Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi semua. Selamat kembali ke semester 2 2023-2024. Selamat Ramadan, selamat berpuasa, dan saya doakan semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersemangat untuk mengharungi semester 2 yang sedang hari ini bermulanya hari pertama. Jadi pada hari ini saya dipertanggungjawabkan untuk mengajar kamu untuk subjek mekanik berdalih. Jadi lebih dahulu saya ingin berikan penjelasan tentang kita punya lesson plan, perancangan pengajaran ni. Jadi untuk makluman semua, seperti mana yang kita semua sedia maklum, subjek ini adalah subjek fluid mechanic, kod TAM 23901, major core subject. So synopsis, this course will cover the basic principles of fluid mechanics. Subtopik nombor 1. Subtopik yang kedua adalah hydrostatic pressure and buoyancy. Subtopik yang ketiga adalah continuity equation. Subtopik yang keempat adalah Bernoulli equation. Subtopik yang kelima adalah momentum equation. Subtopik yang keenam adalah fluid flow in pipes, dan yang terakhir adalah dimensional analysis and similarity. Baik. Seterusnya, subjek ini dipertanggungjawab oleh 3 pensyarah. Syarah kanan iaitu Puan Siti Mariam binti Bashiri, seksyen 1 dan 2, saya sendiri seksyen 3 dan 4 selaku koordinator subjek ini, dan yang seksyen 5 dan 6 adalah Ketua Jabatan iaitu Dr. Nur Azizah binti Siddiq. Ya, subjek ni subjek tahun 2, jadi 3 kredit. Jadi untuk makluman semua, course learning outcome CLO yang pertama adalah solve fluid mechanics problem using basic fluid mechanics principle, theories and formulas related to Newtonian fluid. Okay. Yang ketiga adalah practice numerical skill efficiently in given task. Yang ketiga adalah demonstrate digital skill during coursework implementation. Jadi yang pertama, yang seterusnya adalah kita lihat kepada mapping of CLO to the PLO program, teaching methods and assessment method. So kita lihat bahawa setiap CLO ni ada dia punya pemberat dia, iaitu kita lihat kepada teaching method, lecture, student centered learning. So assessment ni adalah quiz, test and final exam lah. So you all must capai 50% C plus and above, wajib. Yang kedua adalah CLO 2, lecture, student centered learning, project. So you ada project. So assessment method adalah assignment dengan project lah. Yang manakala yang ketiganya adalah PLO 5, iaitu pressure, lecturer, student centered learning, project, yang melibatkan project saja. So all the assessment must more than 50% and above. Okay, seterusnya kita lihat kepada punya point yang dikatakan sebagai C1. Apa itu C1? C1 ni adalah knowledge and understanding you must achieve. Okay, C3 E adalah melibatkan numerical skill. Yang C3D adalah yang melibatkan digital skill. So ada 2 elemen penting lah yang perlu kamu terapkan dalam kamu punya pembelajaran. Seperti mana yang sebutkan tadi, chapter 1 fluid physics. So this is we cover introduction to fluid mechanics, introduction to fluids characteristics, types of fluids, fluid properties, briefing on lesson plan. So this week kita mulakan
hopefully 3 hours. Okay, saya laksanakan lah apa yang berkaitan lah. Yang kedua ni adalah fluid static, hydrostatic pressure. So we'll cover the pressure and Pascal's law. We continue with the pressure measurement. We include barometer, piezometer, and manometer. So and also continue hydrostatic force on the immersed force on the plane, horizontal, vertical, and inclined surface. Ini panjang dia punya tentang hydrostatic ni panjang dia punya perjalanan dia. Dan terus disambung lagi daripada subtopik iaitu yang berkaitan dengan hydrostatic force on an immersed surface, force and curved surface, buoyancy and Archimedes principle. So sangat penting. Yang seterusnya adalah melibatkan continuity and Bernoulli equation pada minggu yang ke-6. So mass flow rate and volume flow rate. So conservation of mass and continuity equation. Yang ketiga adalah Bernoulli equation for frictionless flow. Dan yang seterusnya adalah relationship between pressure and velocity stagnation pressure. Topik ketiga ni akan disambung seterusnya melibatkan application of Bernoulli equation, fluid through orifice in receiver, orifice meter, venturi meter and filter tube. So ini yang ketujuh lah. Yang ke-8 disambung kepada topik yang berikutnya iaitu dipanggil sebagai momentum equation. Kita akan belajar berkaitan dengan linear momentum equation, application of linear momentum equation, force exerted on pipe bends and curved bends. So yang seterusnya adalah chapter 4 berkaitan dengan momentum equation. Kita sambung seterusnya yang berkaitan dengan application of linear momentum equation, force exerted on curved bend and nozzle. So seterusnya disambung kepada topik yang berikutnya yang berkaitan dengan impact of jet on stationary flat plate, moving flat plate, stationary inclined plate, moving inclined plate surface. So dan yang seterusnya adalah topik yang berikutnya adalah berkaitan dengan losses in pipe. Losses in pipe ni berkaitan dengan general characteristic of pipe flow, entrance region and fully developed flow, pressure and shear stress, laminar and turbulent flow in circular pipes, Reynolds number for laminas and turbulent flow in pipes. Yang seterusnya adalah disambung kepada subtopik yang berkaitan dengan major and minor losses in pipes, pumping power requirement. Dan yang terakhir adalah topik yang terakhir, terpecah pada dua iaitu berkaitan dengan dimensional analysis and similarity. Kita akan belajar berkaitan dengan dimension and unit, Buckingham P theorem, apa itu Buckingham P theorem, dan yang terakhir adalah similarity. Jadi keseluruhannya adalah 98 jam pertemuan dan 36 jam face to face. Okey, dan yang lain tu adalah yang melibatkan 12 jam non face to face dan selebihnya adalah secara synchronize jalan. Okey, jadi kita lihat kepada pecahan dia. So pecahan ni kalau kita lihat dia punya aturan dia adalah quiz 01 5%. So antara minggu pertama hingga minggu keempat lah pelaksanaan dia. Melibatkan teori. Yang test 1 01 10%. Jangkanya minggu ke-6. Okay. Teori test 2 10% minggu ke-11. Okay, teori. Assignment 10% minggu pertama hinggu ke-14. Teori. Project report 10% minggu pertama hinggu 14. 2.5% 2.5 dia punya hours Project presentation 5%, 10 to 40 weeks 0.5. So amount of 50% for your coursework. So dia punya total SAT is 60. Final exam will be cover on minggu yang ke-16 hingga 17 50%. So dia punya jumlah keseluruhannya adalah 120 jam. So kalau tidak di sini dia punya pecahan dia adalah SLT for face to face 36.73%, your SAT online independent learning component 57.14%. So SLT for all practical component 6.12%. So manakala yang bawahnya adalah practical component pun sama 6.12%. So the total will be accepted lah for dia ni. Okay, so kita lihat
Dia ada 5 rujukan utama yang biasa digunakan, iaitu yang melibatkan Yunus Chengel, John M. Kimbala 2018, Bukhari Mansur, Mekanik Bendali. Kita ada buku ni, buku yang Malay, Nakayama Yasuki 2018, Introduction to Fluid Mechanics. And then Malay Porter, We Good. Ni buku ni buku familiar lah, SCOM Online of Fluid Mechanics, second edition. Dan seterusnya adalah Hamidah Zakaria and so on, kaitan dengan fluid mechanics and hydraulic pun boleh diterima pakai lah. Ni boleh tengok dalam website. Baik, saya nak menekankan sikit tentang kehadiran. Kehadiran ni sangat penting. 80% tidak boleh kurang daripada 80% kehadiran keseluruhan sepanjang semester. Sekiranya kurang, maka anda tidak boleh dibenarkan mengambil peperiksaan akhir. Walau bagaimanapun, ada perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan jika sekiranya pelajar tidak dapat hadir atas sebab-sebab tertentu, dengan kemukakan sijil MC dan sebagainya lah. Okey, dia punya RPP ni belum dapat pengesahan daripada Ketua Jabatan. So, nanti saya akan bagilah yang latest yang saya ni buat setakat ni untuk panduan lah, untuk makluman semua lah. So, saya harap semua dapat take note lah berkaitan dengan apa yang saya salah sampaikan. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.